إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول ولا قوة إلا بالله. صواب. Bagi apa? Bagi 6 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri. Haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Wa nisbatu amaluka ilaika nisbatul kasbiyah wa ila Allah ta'ala khalqiyah. Wallahu khaliq wa anta kasib litusab au tu'aqab. Bermula membangsakan amal engkau kepada engkau. Si Fulan membuat rumah, dibangsakan amal. Si Fulan melakukan kerja sekian-sekian. Si Fulan itu membuat perkara sekian-sekian. Itu dipanggil membangsakan amal kepada kita. Itu dipanggil bangsa apa tu? Itu dipanggil membangsakan amal pada engkau. Itu dipanggil nisbatun kasbiyah. Nisbah kasab itu nisbah usaha. Sebab itu kita menolak ni pahaman Jabariyah yang mengatakan kita ni ijbar, mana tidak ada usaha dan ikhtiar. Di mana salah dia? Sebab dia ada niat ataupun agenda yang sangat keji. Apa agenda yang sangat keji? Dia nak keluar daripada tuntutan syariat. Itu tujuan dia. Dia kata hakikat semua Tuhan. Kalau macam tu nak ambil salah kat dia, tak ada hukum kat dia. Kata. Minum arak, siapa dia minum? Tuhan gerakkan kita. Dia buat penjahat, dia buat maksiat itu, dia kata semua gerak dari Tuhan. Jadi tak ada apa-apa pula. Dia nak lepas diri daripada dosa. Ya. Itu niat jahat ni. Adapun hakikat memang semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Tuhan jadikan di kita tu ada satu benda dia panggil usaha. Dia panggil kasab, kasbiyah, kasbun mana usaha. Tuhan jadikan, jadi usaha tu siapa jadikan? Tuhan juga. Jadi bila dijadikan usaha tu kat kita, benda tu ada lah. Tuhan jadikan. Ya. Tuhan jadikan, maka dibangsakan apa hikmat dia. Belakang tu hikmat dia. Dan kepada Allah nisbah menjadi. Dibangsakan wa ilallah khalqiyah. Mana kepada Tuhan itu dibangsakan menjadi. Usaha dibangsakan ke kita. Menjadi itu dibangsakan kepada Ta'ala. Tuhan yang menjadi. Mana mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud. Daripada halaman ketiadaan kepada ada. Itu hak Allah Ta'ala. Ya, nak jadikan apa nama? Lalat seko tak boleh. Nafsu manusia jadikan lalat seko untuk dia. Hukuman untuk dijadikan. Hakikat semua dia. Jadi bangsakan pada manusia dipanggil usaha, dibangsakan pada Ta'ala menjadi, dipanggil khalqiyah. Usaha dipanggil kasbiyah. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan, hatta usaha kita pun dijadikan. Dan engkau itu mengusahakan pada zahir. Nampak zahir kita bergerak, kita yang merancang. Tujuan apa Tuhan nisbahkan kepada kita tadi? Nisbah kasbiyah. Tujuan dia lah litusab, supaya maknanya diberi pahala. Zahirnya nampak kita buat baik, diberi pahala. Zahirnya nampak dibuat tak baik, diseksa. Itu maknanya. Diberi pahala akan dikau atau diseksa akan dikau. Atau segi syariat dibangsakan kepada kita untuk mensabitkan pahala ataupun sebaliknya. Kemudian fakullu ma akhlasta bil khuruj zalik yukshafu laka annahu ta'ala huwal fa'ilul mawjud la anta.
Kembali pada perbahasan asal balik. Setelah kita tahu dua kedudukan perbezaan antara kasbiyah dengan khalqiyah, maka tatkala dia kata manakala ataupun bila masa ataupun tatkala ataupun manakala, serupalah makna dia. Sini diterjemahkan oleh tuan guru ialah manakala. Maka manakala membersih engkau, itu mana akhlastah, mana engkau mengosongkan, engkau mensucikan, engkau membersihkan, engkau mengikhlaskan, samalah makna dia. Manakala engkau membersihkan, mana engkau mengikhlaskan dengan keluar bil khuruj. Makna dengan bila kita keluar daripada diri kita, itu di mana kita melakukan pembersihan. Bila engkau keluar, baru engkau dapat. Bila engkau mati, baru engkau hidup. Wah, pening balik. Maknanya bila kita matikan pandangan pada af'al kita, barulah hidup pandangan kita ke hadrat Allah Ta'ala. Baru nampak af'al Tuhan. Selagi kita hidupkan pandangan memandang af'al kita, kita buat, kita. Jawab dia, kita takkan maknanya nampak dan takkan hidup rohani kita memandang kepada af'al Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bila kamu mati, barulah kamu hidup. Dia kata dah mati hidup pula, mana pula dah mati hidup, pening buat ini bahasa apa dia pakai. Mati itu yang luar, hidup yang dalam. Ya, sebab dalam ni sentiasa berlawan. Ya, yang dalam ni sentiasa berlawan dengan luar. Kita tutup luar, dia buka dalam. Kita buka luar dia, dalam tu tutup. Kita asyik meraihkan yang luar saja, dalam dia terpadam. Ya. Bila engkau keluar, baru engkau masuk. Keluar, masuklah. Mana keluar daripada pandangan makhluk, masuk pada memandang hadrat Tuhan. Itu kaedah dia. Wa kullama akhlasta bil khuruj zalik baula yukshafu laka annahu ta'ala huwal fa'il mawjud la anta. Maka manakala membersih engkau dengan, ini dipanggil taswir, terpanggil taswiriyah. Wa zalikal khulus, keluar tu apa? Musawwarun, ditaswirkan bil khuruj, mana dengan keluar. Ya. Manakala membersih engkau dengan apa? Dengan keluar engkau daripada demikian itu. Keluar daripada memandang kepada af'al kita, memandang kepada zahir kita, nascaya baru dibuka. Nascaya yukshafu, dibukakan bagi engkau bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang membuat, dia sebenarnya yang membuat fa'il mawjud, yang bersifat dengan wujud, tiada engkau, la anta, bukan engkau. Ya, bila dapat ni, nampak ni, bila kita matikan pandangan kepada makhluk. Dan selagi kita tak matikan pandangan ni, kita asyik duk layan yang luar dia, jawab di dalam kita tertutup. Ya. Habis. Kemudian wa iza lam tashhad ghairahu ta'ala kunta muwahidan lahu haqiqatan, masyaallah. Wa hadza syuhud qad yadumu wa huwa nadir. Wa iza lam tashhad ghairahu ta'ala, dan apabila tiada memandang engkau, mana tiada memandang si mana syuhud, bukan pandang dengan mana nazar. Ya, pandang dengan mana nazar, dengan mata kepala kita pandang. Ini pandang dengan tashhad, mana musyahadah, mana pandang dengan pandangan dalaman kita ini. Pandangan dalam itu lebih berharga, lebih besar. Wa idza lam tashhad ghairahu ta'ala kunta muwahhidan lahu haqiqatan. Dan apabila tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya Ta'ala, kita matikan pandangan dalaman kita kepada Ta'ala. Kita tak pandang kuasa makhluk, kita pandang kuasa dia. Kita tak pandang berlaku ni iradat kita, kita pandang iradatullah. Baru dia tenang. Ya. Kalau berlaku sesuatu musibah, kematian, bala, bencana, kita pandang kita. Oh, lama-lama kan dia jadi babas. Kalau aku tak buat macam ni tak jadi. Kalau dah mula dah dia babas. Tapi kita matikan, siapa buat tu? Dia. Siapa rancang? Dia. Semua dah siap pada azal. Tak ada apa. Tak ada siapa boleh ubah dah. Dia dah susun siap, cantik. Perhati je lah. Ya, memerhatikan akan kebesaran Tuhan dan setiap af'al yang dilakukan. Pandang, bau sedap. Ya, bau jiwa kita tenang. Masuk dalam umum ayat,
Ya, iatulah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidakkan dengan mengingati Allah jiwa tenang. Ni mengingati cara syuhud. Mengerti cara nazar, banyak cara berhati. Ni berhati peringkat atas ni. Ya. Jadi padamkan dulu. Bila tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya, adalah engkau tu orang yang mengesakan baginya pada hakikat. Mana orang yang benar-benar hakikat mengesakan Allah Ta'ala, ialah orang yang mematikan pandangan makhluk. Bahawa dia akan nampak tunggal betul pentadbiran alam. Dia terasa betul, oh hebat betul. Atau nikmat paling besar dia terbuka ni kan. Rasa. Bagi kita kadang tak dapat rasa, yang bayar ni rasa benda lain. Dia rasa kita. kita orang ni Tuhan dia tak nampak. Ya, walaupun dia beriman, bila tanya dia jawab betul. Siapa buat? Saya tahulah Allah Ta'ala. Kita bukan nak tahu, nak rasa. Ya, kita saya tahulah Tuhan buat. Tak, awak ada rasa tak? Rasa dia tak ada jawab. Merasakan tu yang mahal. Ya, sekadar tahu ramai orang tahu. Tapi nak merasakan sehingga maknanya bersemadi betul dalam jiwa dia tadi, mantap betul maknanya dalam jiwa dia, perasaan rasa dia dengan keesaan Allah Ta'ala dalam mencipta, melakukan sebagai fa'il hakiki, pembuat yang sebenar-benarnya. Kadang satu ayat sampai mati kita tak dapat amal. Ya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu itu kita bergerak, kita diam, kita memandang, kita mendengar, semua dia. Nas Quran terang. Tapi tak nampak rasa lagi. Yang kita rasa, saya. Amin. Saya biarlah. Ya, dia tak nak, dia nak huwallah. Dia. Jadi apabila berlaku, terjawab bagi Izzah. Izzah lam tashhad ghairah abahulah kunta muwahidan. Bila kita tak pandang yang lain, matikan pandangan lain. Sebab benda ni besar dan sebab benda bila besar, dia kena ada cara khusus. Ya. Ahli fikir dunia pun tuan, bila kerja besar, program dia besar, dia takkan memikir buat nak selesaikan dalam keadaan dia kat kedai kopi ramai tak boleh. Dia kena masuk bilik seorang. Kan? Dia nak rancang benda, dia nak buat keputusan benda besar, dia nak semak betul, dia kena masuk bilik, dia tutup. Seorang jangan ganggu dia. Sebab ni benda dia perlu teliti. Itu benda dunia. Dia benda akhirat lagi besar. Sebab dia kena apa? Asing. Dia kena suluk, dia kena khalwah dan sebagainya. Sebab penumpuan akan dapat. Bila dia tumpu, benda tu akan cantik. Bila benda tak ada tumpuan, dia kurang kehasilan dia. Produk pun kalau dia produk terkawal rapi, dia mahal. Kalau produk simple buat lebih kurang, dia murah. Ya, begitu keadaan dia. Mana penumpuan tu penting. Sebab apa nak boleh pandang dia tepat betul. Keadaan dia, suasana dia, adab dia jaga betul, dia mudah menghasilkan natijah yang tinggi maknanya. Ya. Dan apabila tiada memandang engkau akan yang lain daripada yang Ta'ala, adalah engkau itu orang yang mengesakan, kata muwahidan hakikatan, pada hakikat sebenarnya. Dan ini pandangan, dia kata haza syuhud, pandangan dalaman ni terkadang berkekalan ia, dan itu nadir. Kekal tu dia kekal pandang, tapi kadang-kadang nadir, dapat sekejap hilang, tu yang banyak. Ya, dia zikir-zikir pam tuan jumpa kan, menjerit dia punya sedap, Allah kan, betul-betul hilang balik, cari balik. Ada yang kekal. Kalau masyayikh-masyayikh berpakaian dia orang tuan ni, sentiasa dia syuhud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingan dia kalbarkil khatib, ya, seperti apa kilat yang menyambar tuan ni. Waqad yakunu kalbarkil khatib, dan terkadang adalah seperti kilat yang menyambar. Kilat menyambar berterang kan? Samp dia tahu, terang dengan gelap tu kan. Bila kilat datang, samp, terang nampak tu, tapi kejap pun pada balik. Tu makna kadang-kadang dia dapat begitu. Arwah Ustaz kau cerita, kalau kau fikir kadang-kadang kau tak dapat sekejap je gitu. Samp, wah itu dia menjerit macam-macam rasa. Sebab ketika itu padam yang lain, shout dengan Tuhan. Samp, lepas tu dia slow balik. Ada yang dapat terus, ada dapat lama, ada dapat kurang, ada dapat sekelip mata macam barkil khatib. Seperti kilat yang menyambar itu masing-masinglah kurnia Tuhan lah tadi. Ya. Allah. Kemudian wa iza in kasyafa, nun bukan lam tu.
Wa iza kemudian inkasyafa. Kalau wasalkan wa izang kasyafa. Bukan al-kashfu tu. Inkasyafa yang kasyifu inkishaf. Fa'ala yang fa'ilu infi'al. Inkishaf. Wa izang kasyafa laka zalika. Zalik. Ya wa iza alimta. Anna syuhudaka laka. Apabila nyatalah inkasyafa terbuka, terkasyaf bagi engkau yang demikian itu. Mana memandang akan dia. Saya mengetahui engkau. Alimta. Engkau ketahui akan bahawasanya pandangan engkau bagi engkau. Ya syuhuduka laka bagi engkau itu. Dia panggil zambun. Bukan dunia tu. Zanbun. Zanbun. Zal. Ada bubur titik atas zal. Bukan dal tu. Silap. Bukan dunia tu. Zambun. Terjemah dia betul. Zambun satu kesilapan dosa. Zal, nun, ba. Bukan ya. Baik kira. Tunggu Haji Ismail. Tunggu saya di Kelantan tu. Kau baca kitab jaga yang kita akalkan kau lagi. Kalau kau cetakkan tak betul kau baca je. Kau baca anna syuhudaka laka dunia. Apa benda tak kena makna. Bukan dunia tu. Zambun. Zal, nun, ba. Ya, zanbun. Apa makna zambun? Dosa. Mana apa? Silap termasuk ini. Ya. Apabila nyata bagi engkau yang demikian itu, saya mengetahui engkau bahawasanya pandangan engkau bagi engkau itu zambun, silap. Dosa itu mana silap? Salah. Sebab Yazid Al-Bustami kata dulu pada awalnya aku menyangka, aku menyebut dia, aku memuji dia, aku membesarkan dia. Tapi bila aku telah dah sampai peringkat kemuncak, aku sedar bahawa dia memuji dia. Dia sebenarnya tuan. Apa maksud dia memuji dia? Bukan kita Tuhan. Akan silap faham pula kan. Maksudnya dia yang menggerakkan kita memuji dia. Kalau dia tak gerak kan, tak ada apa. Tak dapat kita. Boleh kita nak muji dia kalau dia tak beri hidayat? Tak boleh. Boleh kita nak membesarkan dia kalau kita tak diberi hidayat? Tak boleh. Maknanya dia hakikat. Dia memuji dia. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Gerak dari dia yang menggerakkan kita memuji dia. Jadi kita ni, maknanya sebagai benda yang digerakkan pada hakikatnya dia. Sebab dia kata bila kamu rasa engkau itu masih silap. Silap apa? Silap untuk pergi pada tauhid khas, satu kesilapan. Tak sampai. Tauhid khas untuk memadamkan pandangan kita. Baru dia pergi tauhid khas. Selagi kita nampak kita, dia tak masuk lain lagi. Tak kena. Dia punya pelak tak masuk. Bila pelak tak masuk, jawab dia, mentol tak menyala. Dia pelak masuk, pump. Baru dia picit switch, baru dia nyala. Ya, dia tekan pelak-pelak tak dapat. Kita picit macam mana tak menyala. Tak masuk betul. Masukkan betul. Pump. Apa maksud betul? Padamkan pandangan kamu pada diri kamu, baru kau nampak terang keberadaan, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Itu dia kata bila mati kamu hidup. Bila mati kenapa? Matikan pandangan makhluk, barulah hidup pandangan hadrat Allah Ta'ala dalam batin hati kita, syuhud kita dengan Tuhan. Maka engkau minta ampun. Bila mana? Bila kita nampak kita. Ini ana syekh, ini ana. Wah, dia cakap pun dia style. Lepas tu cakap lagi baba. Kalau ana tak ada, lagi tak jadi. Wah, ini lagi baba tuan, sesat barat. Sesat bin barat. Ya, dia nampak dia. Allah Ta'ala suruh pandang dia. Ulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang apa yang ada langit dan bumi. Termasuk langit bumi semua apa? Kita lah dalam. Ya, ulin zuru. Pandang apa maza, apa yang ada. Af'al Allah Ta'ala. Ya. Kuasa dia, kebesaran dia, keagungan dia, keberadaan dia maha dahsyat. Tapi tak pandang. Bapa buta mata hati dia. Qad amiyat ainun la tarahu annahu raqiban. Maka butalah mata hati yang tak perasan Tuhan mentadbir langit bumi. Ya, dia tak perasan, dia perasan dia. Sebab tebal hijab dia. Sedangkan Tuhan dah sebut terang, Allahu yudabbirus samawati wal ard. Tuhan ni mentadbir langit bumi. Tapi dia tak berasa pentadbiran Tuhan, dia berasa dia. Sebab apa? Memandang ia pada diri dia, hijab. Kalau kita pandang pada kaca cermin, tuan-tuan tak akan nampak gambar dalam. Betul. Kita balikkan tengok cermin, kan? Nampak tak gambar kita dalam? Nampak. Sebab apa? Sebab pandangan kita direct ke dalam. Tapi kalau kita tumpukan 100% pandangan kita pada kaca cermin, tuan tidur kaca ni, tuan tak perasan gambar dalam. Tak jaya balikkan tengok. Mana pun kerja abang aku balik tengok cermin.
Yang ni macam ni kena pasal nombor 2 dia. Tengok cermin ni tengok. Mana nak tahu tengok bila kita tengok pada apa? Diri cermin kaca tu, kita akan tak dapat tumpukan gambar kita dalam. Tapi kita dapat deret tumpu gambar kita dalam cermin sebab kita buangkan kaca cermin terpandang dalam terus. Itu maksudnya. Ya. Bila kita pandang terus kepada af'al Tuhan, maka lenyap af'al makhluk. Kita pandang pada ilmu Tuhan, lenyap ilmu makhluk. Kita pandang pada kudrat Tuhan, hilang kudrat makhluk. Kita pandang kepada keberadaan Allah Ta'ala, hilang keberadaan makhluk. Lenyap. Itulah hasil la mawjud illallah. Jadi wujud sebenar melainkan dia. Ini semua benda tuan-tuan, pakaian, makanan paling lazat bagi rohani kita ni. Ya. Dia dapat sini dia punya rohani, punya sedap, ada cerita dia dengan Allah Ta'ala. Ya, seronok yang paling hebat perasaan bila dibuka rasa kita dengan dia. Allahumma ja'alna min. Kalau begitu bila kamu silap, maka patastaghfiru minka. Ai min syuhudika lak. Apabila nyata demikian, maka engkau demikian itu saya mengetahui engkau bahawa pandangan engkau bagi engkau itu dosa, maka itu minta ampun. Patastaghfiru minka. Maka minta ampun daripada engkau. Apa minta ampun? Ai tafsiriyah. Ai min syuhudika lak. Minta ampun daripada pandang engkau bagi engkau. Kau pandang engkau tu tak pakai. Kena pandang dia. Sebab tu dalam Fathil Makkah, dalam suatu Fath, kan? Atau kata wastaghfir. Iza ja'a nasrullahi wal fath, bila datang saja nasrullah, bantuan Allah dan Fathil Makkah, Mekah dapat tawan balik. Ya. Di bawah tangan, maknanya pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka apa kewajipan kita? Fasabbih, kena sucikan Tuhan, pandang keagungan dia. Satu. Kemudian wastaghfir, sila minta ampun. Kemenangan ini daripada kamu, daripada usaha kamu, daripada kerja buat kamu, sila datang daripada dia. Kita usaha saja. Ya, itu maknanya. Sebab tu usaha disuruh tingkatkan, ya, pandangan kena dibetulkan. Pandangan terus pada dia. Ya, bila dah buat, serah ke dia, mohon pada dia. Sebab segala-gala dia yang punya. Kemudian fabi khulusika min zalik yang kashifulaka ilmu tauhid. Boleh dapat tauhid betul ni. Wa tauhidu zatiyun wa sifatiyun wa fi'liyun. Fabi khulusika min zalik, maka dengan sebab mana dengan bersih engkau daripada demikian itu. Mana ru'yatun nafs, memandang kepada diri kita, kita bersihkan, kita pandang betul-betul daripada dia. Maka jawab dia apa? Yang kasyifu, terkasyaflah. Kashfin kan kasyaf, buka kasyaf. Ini kasyaf apa dia panggil ni? Kasyaf maknawi. Kasyaf ni yang paling mahal ni. Ada kasyaf syuri, boleh nampak tu, itu benda kecil kan. Ini yang paling besar ni. Terbuka kita dengan Allah. Adapun terbuka dapat alam tu besar, tapi itu masih makhluk. Alam malakut, alam jabar, dia masih makhluk lagi kan. Ya, pandang dapat alam tu, nampak tu macam-macam kan. Nampak makhluk. Yang ni dengan dia sendiri lagi besar ni. Dia terbuka kamu dengan dia, dengan bersih tadi, yang kasyifu. Syarat dia bersih kan tadi. Maka dengan bersih baru dapat, baru terbuka. Kalau tak bersih tak terbuka. Cermin terbuka nampak gambar bila dia bersih. Tapi kalau cermin tu ditutup dengan debu penuh tak nampak. Dia kena lap balik bersihkan. Bila bersihkan tadi, maka bersih engkau daripada demikian itu, mana memandang akan diri kamu. Jawab dia, nyatalah bagi engkau ilmu tauhid. Bau terang ilmu tauhid khas lagi sini. Bukan tauhid am, tauhid khas. Ya, tauhid yang memandang dengan pandangan dalaman dia. Ya, zauq, wujdan, rasa hati, yang bantuan ni. Barulah kau dapat tauhid yang sebenar. Dan tauhid itu bangsa zat, bangsa sifat, bangsa perbuatan. Mana kita mentauhidkan Tuhan daripada segi zat. Kalau dalam usuluddin mana asa ni dah bagi dua. Bila kata asa pada zat dengan makna ternapi dua kam, muttasil wal munfasil. Muttasil maknanya bukanlah zat Tuhan tu ittisal, dia berhubung bercantum banyak-banyak jadi satu, kan. Atau munfasil bercerai, mana ada satu zat lain sebanding dengan zat Tuhan pun dinafikan. Bila kita itlak wahdaniyat pada zat, bermakna terus
ternapi. Sebab wahdaniyat sifat apa? Salbiyah, dengan mana insilab, ternapi. Kita itlak kata wahdaniyat bizat, mana ternapi dua kam, muttasil wal munfasil. Mana bilangan berhubung dan bercerai ternapi. Mana berhubung dengan bahawa zat Tuhan tu nampak satu tapi berhubung banyak, bukan. Tolak. Atau munfasil, bercerai, mana ada satu zat lain setaraf dengan zat Tuhan. Sebab tu kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu zat yang standing dengan Tuhan. Dinafikan kepada zat. Wasifat itu juga. Tidak ada satu sifat yang standing dengan sifat Tuhan. Dia tunggal saja. Kudrat dia, iradat. Tidak ada kudrat lain macam kudrat Tuhan, iradat lain macam iradat Tuhan, tak ada. Ya, itu makna tauhid fi sifat. Itu segi i'tikad yang ini dipandang. Dia memandang akan af'al Tuhan, memandang sifat Tuhan, lenyap sifat makhluk. Dia pandang kudrat Tuhan, lenyap kudrat makhluk. Kalau dipandang dua, nampak orang, oh, dia pun nampak, Tuhan nampak, itu dah dua pandangan. Dia satu saja pandangan, dia saja. Baru dia cantik. Ketiga tu tunggulah. Dia akan terasa satu makna dalam makna yang ada janjian besar daripada Nabi SAW. Iaitulah duduk dalam makam hauqalah. La haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya, dia duduk la haula, tidak ada daya upaya lagi dah untuk menolak segala maksiat mudarat, dan tidak ada kuat untuk mengadakan perbuatan kebaikan dan sebagainya, melainkan dengan bantuan Allah. Mana dipandang satu dengan bantuan Tuhan semua Allah Ta'ala. Maka kanzun min kunuzil jannah, itu gedung dari gedung syurga Allah. Maknanya duduk taraf tu akan dibukakan limpahan kurniaan gedung Allah Ta'ala, makrifat yang hebat, ya, futuhat dia, anwar, dan mana rahsia, macam-macam dia akan dapat sebagaimana yang telah didapat oleh golongan arifin, orang yang arif dengan Allah Ta'ala. Sifatan, ya, amal tadi. Wa fi'liyun, dan perbuatan. Mana dimatikan memandang perbuatan makhluk dalam memandang perbuatan Allah Ta'ala. Kita kalau kita tanya nak jawab pun malu kan. Kita dah semayang 40-50 tahun ni, kita gerak semayang tu kita rasa capek gerak. Kita terongkok atau terasa tak gerak dia Ta'ala. Kita i'tidal tu terasa tak gerak dia Tuhan. Tersujud tu terasa Tuhan gerak tak? Atau kita rasa kita yang gerak. Sedangkan ayat jelas. Kita kata nak ikut Quran. Quran kata amal kamu Tuhan buat, wa ma ta'malun. Apa yang kamu buat, kamu gerak tu semua dari dia. Ada rasa tak? Sini kalau kita tengok Allah, malu kita dengan Allah Ta'ala. Dah puas kita semayang tengok tunggik, ya, sampai lengur-lengur kaki lutut kita semayang, tak jejak-jejak lagi kat situ lagi. Bila nak jejak kan? Kalau tak jejak sampai mati, rugi kita kan? Ya, itu satu pembukaan yang besar sebenarnya. Bila terbuka itu boleh dapat cita rasa lazat yang sangat hebat dengan Allah Ta'ala. Kelazatan yang sangat hebat. Sebab sahabat bila kena satu peperangan, kan, dia punya kaki sangkut anak panah, nak cabut terasa sakit. Dia semayang suruh cabut, tak rasa pun. Dia angkat, dia dah habis dah. Hati dia mi'raj ke hadarat Tuhan. Cabut, kita kena gigit nyamuk, betul angkat. Ya, tu kita tengok hebat tak hebat. Ini rahsia sini lah dia. Sini intipati dia, rahsia dia sini tuan-tuan. Tu dia. Habis. Dan satu lagi ni. Wa kullama wajadta nau'an minha, jawab dia apa? Bana laka syirk. Wa kullama wajadta nau'an minha, bana, beralif nun, bana laka asyirk fi diddihi mimma yansabuhu ila al-khalq wa huwa maqamul farqi. Fa bukan agen ni, farqi. Dan manakala dapat engkau, wajad tak engkau dapat. Sebagai jangan bagi. Dia je bagian bagi sama. Tupi dengan tupai sama. Terwau paya, topi tupai. Jangan lama kan. Saya memakai tupai, tak boleh. Topi. Kalau saya menembak, kena pakai tupai. Yang saya menembak topi pula. Yang ni mana karina ayat tu. Kat sini dia panggil nau'an. Nau'an ni mana bagai, ya. Satu cawangan, satu nau', satu cawangan daripadanya. Maknanya bila kau dapat satu nau' daripada mana? Mana nau' daripada minha, daripada tiga tadi. Zatiyun atau sifatiyun atau fi'liyun.
Zat atau sifat atau perbuatan af'al kita nampak. Satu je daripada nauk bahagian yang satu pun kalau kita dapat. Nyatalah jawab dia. Bila kita buka, bana, terang, nyata, terang lagi bersuluh dipanggil. Bagi engkau belaka apa dia? Asyirku akan sekutu. Oh, nampak rupanya bahawa kita dah sekutu pandangan kita. Bukan sekutu i'tikad tuan Di kitab ni bukan membahas sekutu dari segi i'tikad. I'tikad bab lain tu kisah Usuluddin. Ini sekutu dari segi pandangan, nazar wa syuhud dipanggil. Ya. Makna kalau terbatal syuhud kita sini, jawab lagi makam kita duduk makam bawah lagi. Ya. Tapi kalau Usuluddin kita belajar tu, itu kalau batal, itu batal akidah terus. Ada lain, syirik ada dua. Ya, syirik yang zahir dan syirik zahir tu syirik menyembah berhala, i'tikad tak betul, tu kufur terus. Yang ni tak ada kufur, cuma dia tak jadi apa? Makam dia tak naik dan dia duduk bawah lagi. Ya, duduk peringkat bawah lagi dan jauh lagi, peringkat awam. Sekutu pada lawannya, itulah daripada perkara yang membangsa akan dia. Mimma yunsabuhu, mimma yunsabu membangsa hu akan dia ilal khalqi pada makhluk. Dan itulah maqamul farqi. Selagi kita nampak kita itu dia bagi maqamul farqi, kita terfarak. Farak mana apa? Bercerai. Lawan farqi apa? Jam'i. Jam'i mana dia makam dia menghimpunkan pandangan. Apa saja dia pandang, pandangan dia akan sekali memandang kebesaran Tuhan. Itu dia panggil himpun. Kalau kita pandang tak dapat pandang kebesaran Tuhan, itu farqi, kita terpisah. Ya, berfarak dia panggil. Kalau orang bercerai Melayu panggil apa? Dia ni dah berparak panggil. Dia panggil kalimah farqun, faraka ya farqu, farqan. Farak maknanya dia bercerai. Maknanya dia bercerai, dia tidak dapat menyatukan. Ya, bahagialah mereka yang dapat menyatukan pandangan dia dengan Allah. Rugilah mereka yang tak dapat menyatukan pandangan dia dengan Allah. Dia pandang kosong, rugi kan. Ya, pandangan yang berhasil adalah pandangan yang tiap-tiap jatuh pandangan dia melainkan dia nampak kebesaran Tuhan. Itu pandangan yang berhasil. Ya, kita tanya orang, kau dah pandai mandang tak? Wah, kau takkan aku tak kerti pandang pula dia. Kau itu betul. Tak faham. Pandang sebenar ni pandang luar, pandang dalam. Pandang makhluk, nampak khalik. Itu baru pandang betul. Mata luar buka, mata dalam tengok. Ya, ini kalam Sayyidina Umar, kalam Sayyidina Abu Bakar. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat pada semua makhluk melainkan hatiku dah karen kat dia dulu. Dan nampak kebesaran Tuhan. Itu darajat iman Sayyidina Abu Bakar. Dia matikan pandangan. Sebab Rasulullah kata, ya, man arada an yanzura al-ard fal yanzur ila Abi Bakar. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, saya tengok pada Abu Bakar ni gitu. Apa makna mayat? Mati. Apa makna mati? Sayyidina Abu Bakar orang yang mematikan pandangan nafsu dia, yang mematikan pandangan makhluk dia. Hati dia sentiasa hudur dengan akhirat Ta'ala. Itu makam Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu ditimbang iman dia dengan dunia pun habis. La wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, nasai iman Sayyidina Abu Bakar yang lebih berat. Sebab apa? Ni rahsia dia. Ya. Ma faddala Abu Bakrin bi kasrati siyam was salah wal hajj walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih yang Sayyidina Abu Bakar dengan sebab dia banyak sembahyang, memang dia banyak sembahyang. Bukan banyak puasa, memang dia banyak puasa, tapi benda rahsia dalam batin. Inilah dia. Ma qarra fi batni, barang yang tersemat dalam batin dia apa ni? Dia musyahadah sentiasa dengan Tuhan. Sentiasa. Maka masuk di dalam makna Al-Quran. Ingat Tuhan apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junub bihim. Diingat Tuhan kerana dia berdiri, dia duduk, dia baring sentiasa hati. Dan masuk dalam makna hadis Rasulullah SAW, afdalul iman anta lamallahi summa kunta. Iman paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu ada. Jalan, duduk, darat, berlari, pejabat, mana pun. Ya, hati sentiasa. Ini dipanggil maqamul jam'i. Kalau dia tak dapat ini, dia pandang makhluk aja, itu dipanggil maqamul farqi. Ya, dia masih tercerai dari pandangan dia dengan Allah. Maka rugi besar. Ya, kalau gitu, patu jaddid ya fi kulli sa'atin wa waqtin ila akhiri wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammadin wa manfa'na. Salam. Allah.